satu. Harimau kami berlari laju, berlangak tertanggal dari baju. Harimau kami cakap gelecek, pertahanan lawan tumbang sedih. Bila turun padang berumahkan gelagat, kalau berani mari bersandar. Selamanya, 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 selamanya. Itu dia tadi jaringan atau gol-gol yang dihasilkan oleh pasukan bola sepak Malaysia yang membolehkan negara kita mara ke final. Itulah dia aura sukan bola sepak kan. Sebenarnya banyak lagi acara lain dalam sukan sini tapi bola sepak juga yang menjadi perhatian. Kata orang apa, bola sepak ni merupakan ibu segala pingat. Ibu segala pingat. Betul tu dalam sukan si ya. Dan baiklah, tanpa kita membuang lebih banyak masa lagi, apa kata kalau kita perkenalkan dulu tetamu kita pada hari ini. Siapa yang tak kenal dengan bekas Ketua Jurulatih negara kita, Datuk K. Rajagopal. Terima kasih Datuk sebab sudi datang dekat NX Now pada hari ini. Terima kasih Datuk. Dan kita juga ada dua Ultras Malaya. Di sebelah kanan sana tu. Ya. Namanya ialah Muhammad Izzat Hamdan. Thank you Muhammad Izzat. Dan di sebelahnya juga Ultras Malaya. Juga Ultras Malaya itu Jebat Adnan. Terima kasih kerana sudi bersama kami di NX Now pada hari ini. So soalan pertama untuk kita bagi Ultras dulu. Dapat tiket? Soalan sensitif ni. Belum lagi. Macam saya pun belum lagi, dia pun belum lagi. Memang kita tak ada tiket lagi. Kita tengoklah macam mana esok. Tapi tetap memberikan sokongan kan walaupun di hadapan skrin ataupun TV betul? Tetap. Mesti. Okey, kita nak tanya Datuk. Kita nak tanya Datuk mengenai perlawanan bola sepak final yang akan berlangsung esok. Betul. Malam esok. Jadi Malaysia berpeluang memenangi pingat emas dalam bola sepak pada Sukan C kali ini. Betul. Datuk boleh melihat perkara itu berlaku untuk bola sepak kita kali ini? Ya, nampak cerahlah pasukan kita bawah 23 tahun menunjukkan satu prestasi yang baik, konsisten, memenangi semua perlawanan dalam kumpulan dan seterusnya di peringkat semifinal. Dan tiap-tiap perlawanan itu ada peningkatan dan saya yakin pasukan kita akan berjaya untuk menjuarailah Sukan C pada edisi ini. Jadi Datuk mungkin skuad kebangsaan kita boleh mengulangi kejayaan di Laos pada 2009 dan juga Indonesia pada 2011. Itu kita tidak boleh pertikaikan atau terlalu yakin tentang 2209 itu dah sejarah lah, dah habis dengan 2011. Tapi kita kena tumpu kepada pasukan sekarang, pasukan yang saya lihat pemain yang berbeza dan juga pemain yang boleh katakan cukup mantap lah. Kalau kita lihat dengan bermain untuk tim masing-masing dalam Liga Super dan Liga Premier ke Liga FM ke, boleh nampak persefahaman antara satu sama lain dan menunjukkan satu permainan yang boleh katakan yang tinggi lah. Dan skuad kebangsaan menang memang tak ada kalah dalam daripada peringkat kumpulan hingga ke separuh akhir. 5 perlawanan tanpa kalah. Apakah Datuk melihat ini adalah satu momentum terbaik untuk Malaysia menjuarai? Ya, itu bertambah keyakinan kepada pasukan lah, kepada pemain-pemain kerana semua perlawanan itu kita menang dan pemain-pemain sedar dan juga mungkin jurulatih dah tunjuk ajar kepada pemain apa yang kita patut buat dan sokongan yang padu daripada rakyat kita. You tahulah bola sepak adalah sukan nombor satu walaupun kita ada yang lain-lain. Saya yakin bahawa pemain dah bertambah keyakinan dan menunjukkan satu fokus untuk perlawanan setiap-tiap perlawanan dan mereka tahu bahawa hanya tinggal lagi satu perlawanan saja. Satu perlawanan saja dan kita bila tengok suasana persembahan pemain menunjukkan satu keyakinan lah diri sendiri, dia punya appearance itu, saya yakin bahawa kita akan juara. Okey, kita nak tanya Ultras pula. Kita nak tanya penyokong Tegar Harimau Malaya ni. Jadi kan nak tanya Jebat dan juga Izzat. Berapa ramaikah Ultras yang dijangka akan membanjiri stadium ataupun yang akan menyokong pasukan kebangsaan kita? Di stadium lah kan, selalunya Ultras memang akan sokong dekat stadium tu juga nak bawa banter dan sebagainya. Sejauh bawa sekarang ni untuk semifinal tu pun kita boleh tengok memang ramai yang turun. Untuk final ni saya tak boleh nak
kata apalah sebab pagi tadi pun dengan kekecohan tiket dan sebagainya. Jadi kita tak tahu kekuatan kita berapa ramai yang ada tiket, berapa ramai yang tak ada tiket. So kita tak tahu lagi macam mana. Tapi macam mana pun esok ramai yang akan turun. Cuma tak tahulah. Sama ada berapa ramai dapat masuk ke, berapa ramai tak, kita tak tahu lagi. Tapi ribuan itu pasti ya? Itu mesti, itu pasti. Okey. Bagaimana pula pandangan kita tanya Jebat lah pasal tiket pada kali ini? Kan korang pun masih belum dapat lagi zakat ni kan? So macam mana? Apa pandangan Jebat? Pandangan bab final kan. Rakyat Malaysia memang kalau final memang tak cakap apa lah. Pukul 10, 11 malam tadi pun dah ada orang beratur. Betul. Tengok. Kita orang pun sendiri tak dapat. Pukul 12 pun baru diumum kan. Pukul 12 dia baru diumum. Tiket online pun tak ada. Yang bekerja pun kita agak kecewa bila tiket online tu dah tak diguna pakai. Kerana itu salah satu sistem yang lebih bagus daripada kita nak berebut beratur dan sebagainya. Kita pun boleh tengok macam mana orang beratur, ada berlaku kekecohan dan sebagainya. Mungkin penganjur pada pihak penganjur mungkin lain kali mungkin lebihkan kepada online lah, senang untuk semua penyokong-penyokong. Okey Datuk, melihat kepada situasi ini, adakah ia akan menjejaskan sokongan? Bagaimana? Saya ingat tidak. Pasal apa, kita tahu ini walaupun dalam situasi sedemikian, memanglah jadi macam ni. Kadang-kadang nak rebutkan tiket kerana semua dah seronok, semua nak beri sokongan kepada pasukan kita. Dan saya tak tahu tiket kurang ke tak cukup ke, pasal itulah yang kita muat dalam Stadium Shah Alam itu. Maksimum pun katakan 90,000 ke apa, dia pun kena lihat on aspect of safety. Dan saya fikir tidak seluruh rakyat adalah ke belakang atau the support sokongan kepada pasukan kita, walaupun kita tidak dapat turun ke dalam ke stadium menampak aksi-aksi yang seronok ke, exciting ke, at least kita duduk mana-manalah. Kita beri satu sokongan yang padu kepada pasukan kita. Dan satu yang menarik tentang situasi sokongan yang di luar stadium lah. Dekat kawasan rumah saya kan, bertalu-talu tau. Bila gol tu, kita boleh dengar jiran sebelah kata, gol! Bahasa sini pun gol, sini pun gol. So kita gema kan semangat tu di seluruh Malaysia. Betul. Jadi janganlah sedih sebenarnya kalau tak dapat masuk stadium sebab boleh je pergi kat mamak. Tengok dengan kawan-kawan. Saya rasa itu pun cukup juga meriahnya. Jadi saya nak tanya kepada Ultras ni kan. Lazimnya selalunya kalau kat dalam stadium, Ultras akan menyanyikan lagu, ada chanting dan sebagainya. Jadi untuk final ni ada tak any spesifik atau benda-benda yang akan dilakukan untuk menaikkan semangat pemain kebangsaan kita? Itu kita kena tunggu Selasa ni lah. Kita tunggu Selasa ni. Strategi dirahsiakan. Dirahsiakan. Tak boleh bagi tahu lagi. Okey, bercerita pasal strategi tu. Bagaimana Datuk melihat kepada barisan kesebelasan utama yang akan ditampilkan pada perlawanan akhir ni? Itu saya tidak nak komen. Tapi saya ingat jurulatih Datuk Ong Kim Swee dah tahulah siapa yang dia kena turunkan, siapa yang perlu pada perlawanan akhir ini, dan mana pemain-pemain telah memberi kesan satu strategi yang dah bawa kejayaan kepada tiap-tiap perlawanan, kemenangan lah pada tiap-tiap perlawanan itu. Saya ingat semua tahu lebih kurang pemain mana yang dia akan turunkan. Hanya mungkin kalau dia tukar pun mungkin 1-2 minimum, kerana dia tidak nak ganggu rentak keyakinan pemain. Dan selepas lihat lawan Thailand, macam mana Thailand bermain, saya ingat dia semua itu tugas jurulatih. Dan ini adalah edisi yang keempat kalau saya tak silap Datuk Ong Kim Swee. So keyakinan dengan membawa bawa 23 tahun, edisi yang keempat, pengalaman cukup. Dan selepas kita layak kepada Piala AFC bawah 23 tahun, saya fikir keyakinan mesti kepada pasukan kita tambah. Dan bila-bila masa pun, dalam apa situasi pun, saya harap bahawa pemain-pemain tidak boleh nampaklah dia tidak akan dapat tekanan ke apa. Fokus dia dah nampaklah. Hanya satu game saja mungkin pemain-pemain nak tunggu. Saya harap tidak ada apa-apa anxiety ke excitement ke. Biar kita fokus, biar pemain tahu tugas dia lah.
Okey, pada pandangan peribadi Datuk sendirilah, berdasarkan aspek prestasi dan juga pengalaman, siapa yang harus dikekalkan dalam kesebelasan utama itu? Oh, kita dah lihatlah. Sebut-sebut nama juga semua nak Tanah Belen. Saya ucapkan tahniahlah bukan saja kepada Tanah Belen, kepada pasukan. Betul. Dan konsisten, you tengok penjaga gol kita punya defense, midfield kita, you tahulah siapa pemain-pemain. Dan dia akan lihat, mungkin minimum pun 1-2. Saya ingat yang lain semua, kesebelasan, macam apa dia turunkan dalam semifinal itu, mungkin ada 1-2 penukaran kerana kita tahu bahawa Kumaran dah injured. Mungkin dia boleh pulih balik. Kalau pulih balik, bagus. Tak ada, dia adalah yang siapa akan ganti kerana selepas Kumaran keluar, Jeffrey masuk. So, kita akan tengoklah macam mana. Okey. Tak sabar rasanya nak tengok. Bercakap pasal watak-watak yang semakin meningkat naik selepas perlawanan, contohnya Tanah Bala semua tu, kita akan bincangkan lagi dengan lebih lanjut sebentar saja lagi. Tapi sekarang ni Sab, kita nak roll VT mengenai suntikan dan juga kata-kata semangat oleh TMJ. Ya, kita saksikan dulu. Apa yang penting is bagi 100% main untuk pasukan negara kita dan juga buat masa yang sama dalam hati. Main juga untuk orang yang sayangi orang. Main orang yang selama ni support. Tak kisah mak bapak, adik-beradik, girlfriend, bini. Main untuk orang yang selama ni yang berdiri sebelah anda bila anda susah senang. Main untuk negara and main for them. InsyaAllah saya yakin kalau awak bagi kita this kind of discipline, I think you can get the goal. Jangan layan media, jangan get under pressure dengan social media. Itu semua beban saya. Bagi saya letak benda itu semua tak mahu saya. Saya yang akan ambil tanggungjawab dengan orang-orang itu. Yang usaha is, you just give your best. Pedulikan apa orang nak kata. Kerana awak dah berada di tahap sini pun, dah kira satu kebanggaan dan satu pencapaian. Okey? Bagikan tepukan kepada diri. Itu dia tadi Sabri, Datuk dan juga Jebat Izzat, kata-kata semangat yang disunting oleh TMJ kepada pemain kebangsaan kita. Tapi itu kata-kata suntikan dari TMJ. Kalau dari ketua jurulatih contohnya, nah, apa antara kata-kata semangat yang diberikan kepada pemain lebih-lebih lagi 1 hari sebelum perlawanan akhir berlangsung? I mean, kita dah lihat tadi suntikan daripada presiden kita TMJ ini. Saya fikir pemain-pemain tahulah apa tugas dia nombor 1. Hanya kita selalu kena beritahu pemain tenang, keyakinan. Inilah masa saya fikir bukan saja kita yakin bahawa kita akan dapat balik pingat emas untuk bola sepak. Selalu orang kata that is segala pingat. Ibu segala pingat. Segala pingat lah. Dan hanya kita kena selalu beri tekanan, bukan tekanan, beri keyakinan lah. Keyakinan, kata-kata yang positif, kata-kata yang bagi dia boleh nampak tenaga. Dan jangan lupa bahawa yang paling penting macam kita kena selalulah baca-baca sesiapa pun bahawa Tuhan adalah yang akan bagi kita keselamatan, kelebihan, ilmu, apa-apalah perlindungan. Pergi ke padang, main dengan baik. Dan saya yakin bahawa kita akan berjaya dan kita adalah sokongan yang padu, sokongan seluruh rakyat 30 juta. Kenapa kita takut nak pergi turun ke main di tempat sendiri kita? Ini adalah tempat kita. Ini adalah rumah kita. Kenapa kita nak takut? Pergilah, tunjukkan yang terbaik pada malam itu. Yang luar biasa, yang berbeza lah. Mendengar Datuk kata terbaik beremang Beremang kita. Itulah yang kita boleh beri kata-kata semangat kepada pemain kita. Itu tadi di pihak jurulatih kan. Kita nak tanya geng-geng Atras ni pula. Okey. Selain daripada sokongan di dalam stadium, apa mungkin lagi sokongan yang boleh diberikan oleh tim Atras Melaya kepada pasukan skuad kebangsaan kita? Mungkin di sosial media ke atau macam mana ke? Macam mana sokongan tu dizahirkan oleh Atras? Basically misalnya kita orang more to stadium lah, kita tunjukkan diri kita nak
players tu nampak kita ada dengan orang. Itu yang paling penting sekali. Berada di game, di mana-mana game saja kita perlu ada. Itu yang paling penting. Mungkin juga di media sosial, di mana-mana saja, itu saya rasa bukan setakat Atras saja, tapi seluruh rakyat Malaysia pun memberikan sokongan secara media sosial lah. So yang pentingnya kita orang mau tu secara zahirnya berada di depan players untuk berikan semangat. Jadi kalau secara zahirnya di stadium, kalau insiden tiket yang tak ada ni, jadi macam mana Izzat dan Jebat sendiri nak memberikan sokongan atau memang akan mendapatkan tiket lepas? Dekat luar stadium pun kita boleh chant, boleh dengar rasanya kan. Kat luar pun boleh kalau tak dapat tiket. So memang rasa susah agak buat tiket kan. Dah penuh. Okey, kita biasa melihat situasi chanting tau di dalam stadium. Adakah itu berlatih ataupun macam mana? Tak. Itu memang sama kita memang dah biasa kan lah. Setiap negeri pun ada Atras. Diorang dah tahu chant semua dekat situ lah, dekat sub negeri masing-masing. I see. Jadi kalau nak start chanting, adakah seorang yang akan mulakan dulu? Ada leader dia? Ada leader dia lah. Leader sebenarnya akan ke depan dan berdiri dan start, dan jadi anak-anak buah ni akan ikut lah. Dia macam konsep choir lah. Seorang start, semua akan ikut sama. Macam konduktor. Konduktor. Menarik sekali. Dan jadi seterusnya kita nak tanya. Kita nak tanya. Okey, apakah persediaan yang perlu dibuat menjelang saat-saat akhir perlawanan akhir ni, especially kepada para pemain? Adakah mereka perlu berehat ataupun macam mana? Sebab sekarang ni Datuk, mungkin pemain rasa pressure ataupun ya kita kena selalu tengok situasi dan kita kena beri ketenangan kepada pemain-pemain. Jangan terlalu ganggu fikiran dia. Hanya selalu kita tengok tunjuk satu appearance lah, penampilan yang keyakinan kepada pemain-pemain. Jangan nak selalu beritahu pemain ini tak ada. Dia dah tahu tugas dia masing-masing. Kerana kita dah masuk ke final. Hanya jurulatih tahu nak bagi apa yang patut nak last minute lah, informasi ke apa nak beritahu pemain-pemain. Hanya pergi situ enjoy. Kalau you tanya saya, kita kena beritahu players itu jangan ada apa-apa tekanan, enjoy the game to the maximum. When you enjoy, you tak rasa penat. Okay, enjoy. And why you want to worry with the support? I mean, that's different. You pergi situ, you punya energy, you punya aura semua berbeza. Just go there even one day, biar dia relax. Don't think about anything, only they know. Apabila pergi ke bilik, dia tahu. Tenang, you think about, what we already told you, jangan too much confused. Lepas itu, dia mungkin dapat anxiety. Bila kita nervous ni, kita akan hilang tenaga cepat. Betul. Kita akan hilang tenaga cepat. Kita perlu tomorrow more than whatever energy they have. Betul. Untuk bertahan selama 90 minit di atas padang. Dan di VT sekarang ni, katanya Menteri Belia dan Sukacita Khairi Jamaluddin sudah memberikan kata-kata semangat kepada barisan Harimau Malaya kita. Jadi kita nak dengarkan dulu. Kita sama perbincangan. Kita sama perbincangan. Kita tak dengarkan dulu. Okey Datuk, saya tertanya tahu macam kalau macam waktu berehat di prep room kan, macam ketegangan tu macam ya Allah, takutnya kalau kita tengok kan, macam so apakah peranan ketua jurulatih? Mungkin waktu pemain ni mungkin ada melakukan sedikit kesalahan. So dia rasa macam bersalah. So apakah yang perlu? Ya, dalam situasi itu sebagai jurulatih ni hanya kita tidak boleh beri pandangan yang negatif kepada pemain itu. Ya, kita akan cakap dengan satu cara yang kita fikir dia akan bangkit balik. Okay, you're doing well. Jangan selalu buat kesilapan ini. Hanya kita kena beri perhatian. Saya yakin bahawa apabila you masuk second half, you will play a better game. You akan main dengan baik. Hanya tenang, keep yourself there, you will play. You akan dapatkan, macam katakan striker, you will get the goal. Don't worry. Midfield, you punya hantaran akan lebih kesan. Don't feel this is what. Biar kita cakap pendek and be more positive. And selalu beritahu pemain ini, we are better than them, we are do this. Selalu. Jangan terlalu bagi tekanan kepada dia pasal kerana apabila dia keluar,
dalam second half ini dia dah ingat, oh coach ini nak marah saya. Bila kita marah, mungkin keyakinan dia akan turun. Ya, betul. So itulah kata-kata yang semangat. Dan sebagai jurulatih, kalau you perlu nak buat sesuatu tukaran ke, you fikir, okey saya nak bagi dia mungkin lagi 10 minit ke 15 minit, saya akan fikir kalau situasi ini berbahaya, opponent itu mengambil kesempatan dan buat sesuatu, jurulatih akan buatlah apa yang perlulah pada masa situasi yang kita. Itu dia peranan Jurulatih jurulatih sangat besar. Kita tanya Atras pun kan. Okey, sebagai kita panggil penyokong biasalah, bukan penyokong tegar. Atras tegar saya penyokong juga. Tapi kita tak tegar sangat, tapi kita tak menyokong. Kadang-kadang kan, kalau macam penyokong biasa ni, dia akan macam kalau tak gol ataupun ada kesalahan, alah kecewa kan. Kita menzahirkan dengan penuh perasaan lah. Bagi Atras sendiri, adakah korang mempunyai perasaan kecewa kalau kita tidak menjaringkan gol? Ataupun mungkin skills kita tentulah yang memastikan bahawa pemain tak nampak sangat yang korang terlalu kecewa. Sebab dia akan refleks balik kan pemain punya fokus. Ada tak? Kalau macam tu, kita jangan follow dia pressure sekali. Kita kena bawa Chan yang bawa semangat kat diorang. Kita lajukan letak Chan, bagi diorang lagi confident nak main. Bagi diorang semangat lagi. Kita tak follow diorang punya ni game. Jangan follow game. Jangan follow diorang punya game. Itu memang cara Atras. No pressure lah. Jangan bagi dia pressure. So kita kat rumah kena macam tu juga. Tak gol pun tetap macam tu juga. Genam. Okey, kita nak tanya tentang antara dua pemain kebangsaan yang sering menjadi perhatian. Bukan sering, memang sedang. Memang sedang. Iaitu Estana Balan dan juga Safawi Rashid. Dan saya percaya anda semua melihat game semifinal hari itu, dan apa antara komen yang boleh diberikan, bagaimana pendapat Datuk lah contohnya. Dua watak ni. Ya, dalam pasukan kita ialah perlukan watak-watak yang penting, some special players kan. Kita boleh nampak dua pemain ini menunjukkan satu permainan yang menarik dan juga bukan saja menarik tapi kesan. Kita kena ada juga yang kesan lah. Safa ini berbahaya dengan kaki kiri dia, dengan dribbling dia. Bila-bila masa pun opponent ni tak tahu nak buat apalah. Advantage dia. Tanaman ini mempunyai satu karakter yang berani lah. Kerja keras, mungkin kita kata dalam bahasa Malaysia, he's got so big lungs. Lungs itu energy. Dia punya tenaga yang penat. Rasa penat lah. Macam dulu kita ada satu pemain jugalah, Kunalan. Untuk national team dia boleh lari lah. So, dan juga watak-watak yang lain pun kita kena beri perhatian, pasal ini adalah sukan yang teamwork. Dan semua buat tugas dengan baik. Mungkin bahagian pertahanan, penjaga gol yang kadang-kadang kita tak selalu sebut. Ya, betul. Penjaga gol. Kalau dia memberi keyakinan. Dulu kita punya Armugum time kita kan, keyakinan. So dulu Apek yang main, keyakinan kepada pemain. So sama juga penjaga gol ini memberi keyakinan kepada seluruh pemain-pemain. Dan inilah tapi dalam semua pasukan adalah satu watak, dua watak yang kita perlu. Dulu kita ada ialah Syafiq Rahim yang selalu, dan kita ada Safi Salih, Mayo yang semua ada specialty lah. Betul. So nampak ini dua, tapi kita kena bagi kepujian kepada pemain-pemain lain juga. Midfield kita, Azman dengan Syamir pun main bagus juga. Kita tengok, dan defense so far so good. So I think semualah inilah yang selalu kita sebutkan lah nama yang dua-dua ini. Ya, betul. Dua-dua ada dua-dua. Semakin meningkat dan semakin naik nama mereka. Adakah dia orang dijangka menjadi target opponent? Itu semestinya. Pasti kalau kita lihat, kita macam Tana Balan sendiri dia kata, apabila main dengan Indonesia saya tidak dapat ruang yang saya selalu adalah. Itulah mungkin jurulatih dah beritahu dia, dan jurulatih Wurawut Seri Makan ini mungkin dia akan beritahu pemain-pemain dia. Dan Wurawut ini apabila saya jadi pelatih di Kelantan, dia main bawa saya di Kelantan 2 tahun, Wurawut Seri Makan ini. So saya rasa bila saya tengok, masih lagi saya ada keyakinan kepada pasukan Malaysia.
Kita mesti support. nampaklah Thailand bukan pada tahun edisi ini tak ada macam apa yang dia biasa lah bila kita tengok edisi-edisi yang lain. So I think we must and we will take the advantage to win the gold medal. InsyaAllah. Saya pun harap. Kita semua harap. Jadi kita nak tanya Ultras ni apa antara harapan Ultras kepada pemain kebangsaan, khususnya pemain tunggal kita? Harapan kami memang menang lah. Kita nak Malaysia menang, semua rakyat Malaysia mahukan Malaysia menang. Tapi harapan kami adalah supaya pasukan yang ada sekarang ni menggunakan peluang di Sukan C ini, juara atau tak juara kami tak kisah, tapi yang penting adalah kelayakan Piala Asia Under 23 di China pada tahun hadapan. Itu yang target yang lebih penting untuk menentukan tahap di manakah tahap kita, bukan hanya di Asia Tenggara tetapi di benua Asia. Itu yang kita mahukan. Mungkin nak tambah sikit. Ya, saya setuju kerana kita hanya selepas ini adalah untuk di ASEAN saja. The most penting ke apa is AFC, Asia. Itulah tahap yang kita kena tunjukkan suatu peningkatan dan kita kena beri tanda lah peningkatan lah. Kerana hanya bukan saja di ASEAN. We should. Dan Dato', kita tanya sikit berkaitan dengan Thailand. Tadi Dato' kata prestasi Thailand tidaklah seperti yang sebelum ni. Ya. I pun dengar yang jurulatih kebangsaan dia, bekas jurulatih lah sekarang lah, Kiata Sup pun ada komen that pasukan Thailand bukan macam pasukan yang kita selalu dikerungi atau nampak prestasi dia, hantaran-hantaran pendek, technicality, tapi kita tidak boleh ambil bahawa jangan pemain-pemain ingat berbeza, tapi kadang dalam final ini boleh jadi berbeza. Mungkin semangat dia nak tunjukkan bahawa semua dah beri kata-kata yang negatif kepada Thailand. Tapi yang sebenarnya apabila saya tengoklah perlawanan Thailand ini, tidak satu prestasi yang macam tahun-tahun lepas. Tidak. Mungkin kita mempunyai kelebihan bermain di tempat sendiri akan memberi kelebihan yang banyak kepada pasukan kebangsaan untuk memenangi final bola sepak pada hari esok. Dan kita nak tanya coach ni soalan yang soalan penting. Selalunya kita melihat pemain kebangsaan ini prestasi mereka akan meningkat setiap kali menjelang perlawanan. Tetapi selepas contohnya Sukan C, lazimnya prestasi mereka akan menurun. Jadi komen dari ini telah berlaku. Hanya pemain-pemain kita selalu kena tanamkan atau selalu kena beritahu pemain ini, you kena sedar bahawa bukan hanya selepas Sukan C, kita ada lagi pertandingan. Sebagai pemain ini yang boleh katakan kalau kita nak bermain dengan baik, kita kena konsisten lah. Konsisten, dan apabila dia balik, dia kena fikir I'm a national player. Tiap kali apabila dia main untuk pasukan dia, negeri dia, klub dia, dia kena menunjuk satu prestasi better than the normal players because I am a national player. Saya kena very consistent. So inilah kita kena tanam kepada pemain-pemain kita. Not only in football, kepada semua. And kita kena yakin apabila saya jumpa dengan mana-mana pemain di dunia, jangan takut. Jangan takut, bola sama, padang sama. Saiz ini tak berbeza. Kalau kita ada sini hati, kita ada keberanian. Messi ini kecil tapi pemain yang terbaik di dunia. Neymar kecil, pemain terbaik di dunia. So kita pun boleh, bukan tak boleh. So inilah yang kita kena mungkin setiap kali beritahu pemain dan pulang kepada masing-masing jurulatih. Macam mana dia didik players, macam mana disiplin dia. Itu pulang kepada jurulatih. Kalau jurulatih itu pun pemain kita lagi terror. Okeylah, so kita nak tanya soalan penting juga. Mesti penting kepada Ultras. Seperti biasalah. Kalau prediction. Prediction. Esok esok perlawanan ni kan. 2-0. 2-0 dengan yakinnya. Pada minit ke berapa? Second half kita 2-0 2-0. Okey, cepat. 2-1.
2-1. Thailand ni kan biasa-biasa juga. Datuk pula, Datuk, prediction. Saya nak kemenangan. Alah, bagilah prediction lah tu. Saya hanya nak kemenangan, tak kisah 1-0, 2-0, 3-0 ke 4. Tapi saya yakin kita akan menang. Oh, tapi kosong tau. Thailand tu kosong. Kita 4-0. Menang. Okey. Okey. Sebelum kita sebelum kita balik di penghujung penghujung perbincangan NS Now, tapi sebelum tu kita nak tengok perkembangan terkini, update terkini keputusan pingat Sukan SEA 2017. Kuala Lumpur 2017. Jom. Itu dia. Sehingga jam 3 petang tadi, Malaysia terus selesa berada di tangga teratas dengan 100 pingat emas, 69 pingat perak dan 64 pingat gangsa, sekaligus menjadikan 223 pungutan pingat secara keseluruhannya. Dan di tangga kedua kini ialah Thailand dengan 54 pingat emas, 71 pingat perak dan 72 pingat gangsa. Mengekori rapat di belakang Thailand ialah Vietnam yang berada di tangga ketiga dengan 53 pingat emas, 38 perak dan 50 gangsa. Sementara Singapura di tangga keempat dengan 48 pingat emas, 42 pingat perak dan 57 gangsa. Indonesia pula di tangga kelima dengan 31 pingat emas, 51 perak dan 60 gangsa. Dan Timor Leste berada di tangga tercorot apabila masih gagal merangkul sebarang pingat. Dan kita harap pingat ini terus berkembang dan mencapai target. Target kita adalah 111 dan sekarang kita ada 100 pingat emas, cuma 11 lagi untuk mencapai target. Dan salah satunya kita harapkan ialah bola sepak. Bola sepak. Ibu segala pingat. Ibu segala pingat. Baiklah. Jadi sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, mungkin ada sedikit kata-kata akhir daripada Datuk. Sikit tu. Hanya, you tahulah kita nak harap suasana peminat-peminat seluruh rakyat Malaysia ni, saya harap bahawa pasukan kita orang kata make it yang special lah, closing ceremony of the SEA Games sebelum itu ni. Yes, esok tu closing. Betul. Setuju. So biar kita semua gembira sebelum kemerdekaan kita. Betul juga. Itu pun betul juga. Dan ini memberi satu, boleh katakan suatu macam festival lah, perayaan lah. Bahawa kita menang gold medal for bola sepak. Seluruh rakyat dia akan sangat gembira dan happy dan lupa segala masalah dalam negara. 60 tahun kemerdekaan ini adalah suasana yang memang berbeza. Ya. Okey, Altras, kata-kata semangat atau kata terakhir sikit kepada Altras, pasukan keemasan. Semangat, saya je harap agar Sukan SEA ini kita berjaya merangkul semua pingat emas yang ada. Dan saya harap momentum sokongan rakyat Malaysia itu bukan hanya setakat di Sukan SEA ini saja, tetapi diteruskan di masa hadapan juga. Biar semua rakyat Malaysia adalah Altras. Lepas ni, I register dengan Izzat lepas ni. Okey, cepat. Okey, cepat. Dan jangan lupa 5 Ogos ni kita ada perlawanan Piala KPL Asia. Dekat Stadium Manjebat. Tu sebenarnya apa penting tak? Itu pun kita kena sokong. Itu sokong tak? Jangan lupa beli tiket. Nanti terlambat tak dapat tiket. Okeylah, kita telah berada di penghujung rancangan dah. Terima kasih kita ingin ucapkan kepada Datuk Raja Gopal dan juga Jebat dan juga Izzat selaku wakil daripada Altras. Baiklah, Sabri. Kita boleh rap dah. Okey, kita berakhir di sini. Jumpa kami pada hari esok bersama hos yang lain, segmen lain, perbincangan yang lain pada pukul 3 hingga 4 petang. Jadi, sekian daripada saya, Sabri Abdul Malik. Dan saya, Farah Nabilah Wazir. Assalamualaikum. Bye. Inilah tanah tumpahnya darahku. Negara pasukan dialah hanya satu. Harimau kami berlari laju, bola nak